Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wasata wa ja'ala dinana wasatan litakuna syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaina syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi salaka sabil i'tidal falam yufrit wa lam yufarrit wa ala alihi wa sahbihi man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kita semua untuk sama-sama berkumpul untuk kita mendengar beberapa pencerahan yang sangat-sangat penting yang saya kira tuan-tuan tak dengar dalam media-media arus perdana, dan itu merupakan satu jenayah demokrasi yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita nak dengar beberapa pencerahan-pencerahan yang baik yang saya kira telah pun diterangkan oleh sahabat saya pengurusi majlis sebentar tadi. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, forum kita pada malam ini, tuan-tuan, saya sebagai moderator, saya formatkan forum kita pada malam ini ada 2 round. Soalan-soalan yang saya akan berikan fokus pada Ustaz Musa, beberapa isu-isu yang sering dimomokkan oleh UMNO Barisan Nasional berkenaan dengan asabiah kebangsaan dan juga Melayu ni. Dan saya nak fokus pada panel kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Kamaruddin, tentang tawaran manifesto Pakatan Rakyat. Fokus isu itu supaya kita boleh beryakin dengan apa yang ditawarkan oleh Pakatan Rakyat. Tuan-tuan, UMNO Barisan Nasional dia ajar kita 55 tahun sejak dia memerintah, macam-macam perkara yang tak mungkin. Pendidikan percuma tak mungkin, itu tak mungkin, bayar free ni tak mungkin bagi UMNO. Itu dia ajar kita. Tapi tuan-tuan, insya-Allah dalam round kedua nanti saya akan tanya pada Ustaz Kamaruddin, macam mana Pakatan Rakyat boleh bijak fikir semua ini satu perkara yang tak mungkin, yang mungkin berlaku. Insya-Allah perkara tersebut akan dibincangkan, akan dibahas oleh Ustaz Kamaruddin sebentar nanti. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak pergi pada round yang pertama dalam forum kita pada kali ini berkenaan dengan satu fitnah yang dijaja oleh UMNO Barisan Nasional sejak sekian lama, iaitu semangat asabiah yang tak tentu ala. Dan saya terus pada soalan pertama saya kepada Fadhil Ustaz Musa. Ustaz, tuan-tuan boleh nampak Ustaz Musa kan? Soalan saya ialah bagaimana sebenarnya maksud sebenar asabiah, dan sejauh manakah Islam dia mengajar tentang kefahaman sebenar dan juga hakikat sebenar antara asabiah ini. Ya, saya dengan ini mempersilakan Fadhil Ustaz Musa untuk merungkai permasalahan ini dan jawab isu ini sejelas yang mungkin, insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibillah wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillah. Yang berusaha saudara pengacara majlis yang dihormati, yang diraikan pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Kamaruddin bin Siddiq, calon kita yang mewakili Parti Islam Malaysia untuk bertanding di N26 Dun Serkam. Juga tidak dilupakan adinda saya, moderator kita pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Azizan bin Anwar, juga seluruh hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Pada malam ini kita akan berbicara berkenaan dengan suatu tajuk yang disebut oleh moderator tadi berkenaan dengan asabiyah.
Asabiyah ataupun kita sebut asabiyah ni dengan fanatik. Fanatik ini menyokong, mengikut tanpa petunjuk, tanpa batasan dan tanpa ada garis panduan. Itu fanatik. Islam, agama yang Allah datangkan, satu daripada maqasid Islam itu ialah untuk membebaskan pemikiran manusia, supaya pemikiran manusia itu tidak dikongkong oleh mana-mana individu, oleh mana-mana penguasa, oleh mana-mana kumpulan. Allah memberi kepada manusia akal untuk manusia berfikir. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut ada segelintir manusia yang apabila dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, dia kata, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalaulah dulu di atas dunia kami ada mendengar, kami ada berfikir, tidaklah kami ini dicampak ke dalam neraka Jahannam. Tuan-tuan, sebagai seorang yang membaca kitab Allah, berapa banyak kita tengok di dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala menggunakan perkataan alam tara, tidakkah kamu melihat, afala yanzuru. Allah Ta'ala sebut tidakkah kamu melihat, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat, tidakkah kamu melihat bagaimana unta kami ciptakan. Allah Ta'ala sebut lagi dalam surah At-Tariq, falyanzuril insanu mimma khuliq, wahai manusia, sila lihat pada kejadian kamu. Dalam surah Abasa, Allah Ta'ala sebut falyanzuril insanu ila ta'amih, wahai manusia, sila lihat kepada makanan kamu. Allah Ta'ala menggunakan perkataan lihat. Allah Ta'ala nak minta manusia ni berfikir. Artinya manusia ni bila membaca kitab Allah, bukan sekadar menggerakkan mulut, tetapi menggerakkan akalnya. Kerana akal dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu daripada maqasid syariah itu, objektif hukum syariah itu hifzul aql, memelihara akal, supaya akal itu dapat digunakan semaksimanya oleh manusia, untuk manusia itu mengenal kebenaran dengan dipimpin oleh wahyu Allah. Al-Quranul Karim menggambarkan kepada kita kefanatikan itu menyebabkan bangsa-bangsa dan umat yang terdahulu itu menjadi sesat. Di dalam Al-Baqarah Allah sebut, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka yang kafir, ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah, orang-orang yang kafir kata, qalu bal nattabi'u ma alfayna alaih, bahkan kami akan mengikut apa yang telah pun ditinggalkan oleh aba'ana, bapa-bapa kami. Kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, mereka itu tetap nak mengikut bapa-bapa mereka, walaupun bapa-bapa mereka itu la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, sedikit pun tak berfikir, tak ada ilmu, wa la yahtadun, tak ada petunjuk pun, dia nak ikut. Pasal apa kau ikut? Pasal dia orang tua-tua, pasal dia bapa kita, pasal dia orang lama. Itu cara berfikir yang begitu menyebabkan manusia sesat. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita kisah Nabi Ibrahim di dalam surah Al-Anbiya. Di antara surah yang menceritakan kepada kita kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tanya orang kampung dia, ma hadhihi at-tamathalu allati antum laha aqifun, apa hakikat berhala yang kamu sembah, yang kamu buat dengan tangan ni, kemudian kamu sembah berhala ini, apa hakikatnya? Orang kampung jawab, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Orang kampung kata, Ibrahim, kami sembah berhala ni pasal alah bapak-bapak kita dulu dah sembah, sebab itulah kita sembah. Nabi Ibrahim kata, kalau macam tu punya jawapan yang fanatik, Nabi Ibrahim kata, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin, kalau begitu engkau dengan bapak-bapak engkau semua sesat. Kalau begitu jawapan yang diberikan hanya mengikut saja, fanatik kepada orang-orang yang terdahulu. Maka Islam ini memerangi fanatik.
Islam tidak suka kefanatikan itu sendiri. Dengan nas Al-Quran dan Al-Hadis kita dapat melihat Islam memerangi fanatik kepada diri sendiri. Rasa diri kita je betul, orang lain tak betul. Ini satu benda yang boleh membinasakan. Thalatha muhlikat, Nabi sebut. 3 perkara yang boleh membawa kebinasaan. Syukhul muta', nafsu yang dituruti. Wa hawa muttaba'. Syukhul muta' terlalu kedekut. Wa hawa muttaba', nafsu yang dituruti. A'jabul mar'i bi nafsih, seorang yang berbangga dengan diri dia, rasa diri dia hebat betul, rasa diri dia betul. Ini benda yang boleh membinasakan individu. Kalau ada masyarakat yang rasa dia bagus sangat dah, dia tak terasa ada kecacatan, ada keburukan dalam diri, dalam satu masyarakat itu, maka ini juga punca muhlikat, kerosakan kepada sesuatu masyarakat itu. Apabila kefanatikan itu melanda individu dan juga apabila dia melanda masyarakat. Fanatik itu boleh jadi fanatik kepada diri sendiri, boleh jadi fanatik kepada kumpulan, boleh jadi fanatik kepada perkauman. Islam ini agama yang Allah datang menjaga nilai fitrah insan itu. Fitrah manusia, dia nak makan, dia nak minum. Islam bukan tak bagi, Islam bagi. Tapi makanlah yang halal, jangan makan yang haram. Fitrah manusia nak berpasangan, Islam bagi bernikah dengan syarat-syarat, jangan berzina. Fitrah manusia nak berhias, nak berhibur, Islam juga meletakkan batasan. Artinya Islam itu tidak datang untuk menghancurkan naluri fitrah manusia. Antara fitrah manusia dan fitrah bangsa, sayang kepada bangsa, ini satu perkara fitrah. Kita tak boleh nafi. Sayang Melayu ni fitrah, kita orang Melayu kan, kita sayang Melayu, kita tak boleh nafi. Tuan-tuan kalau pergi Serekam ni, tuan-tuan jumpa orang Melayu, mungkin tuan-tuan tak rasa apa-apa. Tapi bila tuan-tuan pergi Mekah, jumpa orang kampung, seronok, balik cerita, aku jumpa orang kampung kita kat Mekah. Apa yang kau heboh nak kau jumpa ni? Kan kat Mekah tu tengok Arab lah. Tak, tengok Arab tu tak jadi seronok, jumpa Melayu tu jadi seronok. Pasal apa? Fitrah. Kita belajar duduk di Mesir dulu, belajar duduk dalam Masjid Al-Azhar tu, tiba-tiba nampak orang tua Melayu ni semayang, seronok. Dia nampak kita, dia tanya anak daripada mana. Cuba dia jumpa kita kat Pekan Serekam ni, buat tak reti je. Tapi bila jumpa kat luar negara, nampak Melayu tu gayat, Melayu kata. Ini nilai fitrah. Tetapi Islam tidak mengizinkan bahawa cinta kepada bangsa itu dijadikan sebagai satu matlamat yang diperjuangkan habis-habisan di dalam kehidupan kita. Ini yang tidak diizinkan oleh Islam. Orang bertanya kepada Nabi SAW, anir rajul yuqatilu syaja'atan, orang lelaki yang berjuang kerana nak tunjuk berani. Su'ila Rasulullah SAW, anir rajul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu riya'a wa yuqatilu hamiyatan. Orang tanya kepada Rasulullah tentang orang lelaki yang berjuang untuk tunjuk berani. Ada orang lelaki berjuang untuk tunjuk kehebatan. Ada orang lelaki berjuang kerana nak tunjuk kepahlawanan dia. Hamiyatan, untuk menjaga kepentingan. Kata Nabi, sahabat, ayu zalika fi sabilillah. Orang-orang yang berjuang ni kerana keberanian, kerana menjaga kepentingan bangsa, yang menjaga nak menunjukkan riya, yang mana satu berada di atas jalan Allah. Kata Nabi, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjuang untuk menjadikan kalimah Allah itu yang paling tinggi, orang itulah yang berjuang di jalan Allah. Artinya orang yang berjuang Islam saja yang berada di atas jalan Allah. Perjuangan Islam ini dia perjuangan yang bersifat umat. Sebab Islam ini dia bukan rahmatan untuk Melayu, tetapi Islam itu rahmatan lil alamin. Perjuangan Islam ini sangat luas. Sebab itu perjuangan dia tidak berteras kepada bangsa. Perjuangan dia adalah berteras kepada Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala, tidaklah kami utuskan engkau Muhammad melainkan membawa rahmat kepada sekalian alam. Hari ni bila UMNO kata Melayu kena bersatu, Melayu kena bersatu, Islam bukan sekadar suruh Melayu bersatu, tetapi Islam suruh semua manusia itu bersatu. Islam itu suruh semua manusia bersatu. Sebab itu Allah Ta'ala beritahu pada manusia, walaupun kau berbagai-bagai bangsa,
lain rupa, lain bahasanya, lain warna kulitnya. Tapi Allah beritahu, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami yang menciptakan kamu terdiri lelaki dan perempuan, berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai kabilah, lita'arafu, untuk kamu berkenal-kenalan. Allah beritahu bahawa semua manusia ni adalah adik-beradik. Allah cipta manusia ni daripada tanah. Daripada tanah itu Allah ciptakan Nabi Allah Adam, dan daripada anak Adam tu berkembang biak keturunan manusia. Sebab itu kita orang Islam, bila kita sebab kita perjuangan Islam, perjuangan kita adalah perjuangan untuk semua bangsa. Bukan perjuangan yang hanya tertumpu kepada bangsa-bangsa yang tertentu sahaja. Tidak, Islam itu untuk semua. Islam itu untuk semua. Islam bukan tertumpu hanya kepada Melayu sahaja. Hari ini 50 tahun lebih kita tengok, bila berjuang orang Melayu ni berjuang, maka orang Melayu ni ramai, orang Melayu sokong UMNO. Sehingga 50 tahun lebih UMNO boleh memerintah ni kerana mendapat sokongan Melayu yang cukup kuat. Kerana orang Melayu dihayalkan dengan candu slogan hidup Melayu. Ini candu. Hidup Melayu, hidup Melayu, hidup Melayu. Terlolong hidup Melayu, hidup Melayu. Melayu punya apa? Apa yang Melayu ada? Lama perjuangan hidup Melayu ni. Bila sebut perjuangan misi sokong UMNO, sebab UMNO sokong Melayu, orang jadi asabiyah, jadi fanatik kepada UMNO. Misi sokong. Hari ni lepas British balik dulu, tinggalkan tanah Reserve Melayu 3 juta hektar, hari ni tinggal 1.7 saja. Hampir separuh tanah Reserve Melayu hari ni tak ada. Melayu punya apa hari ni? Melayu yang dahulunya selalu dimomokkan bersaing dengan Cina, Cina nak pijak kepala Melayu, hari ni tak payah cakap. Melayu nak bersaing dengan Kemboja pun tak lepas hari ni. Melayu nak bersaing dengan Pakistan pun tak lepas hari ni. Sebab dengan slogan hidup Melayu, orang Melayu tanam keyakinan bahawa UMNO lah yang boleh menyelamatkan mereka, UMNO lah yang boleh menjaga mereka. Tapi selama 50 tahun kita tengok perjuangan Melayu ini tidak memberikan suatu faedah yang boleh menaikkan martabat orang Melayu. Bahkan orang Melayu semakin hilang sopan santun kemalayuannya. Orang Melayu ni dia ada tata tertib, sopan santun. Itu orang Melayu, tuan-tuan. Sehingga kalau kita duduk di Mesir ni, orang-orang Arab kata ahsan nas, manusia paling baik sekali Melayu. Tapi hari ni Melayu tak dapat jadi contoh dalam berpolitik. Anak-anak Melayu jadi ganas. Bila ada ceramah-ceramah PAS, anak-anak Melayu disuruh kacau. Ceramah-ceramah keadilan, ceramah DAP ceramah tu patut MCA kacau pun budak Melayu kat datang kacau, baling batu. Adakah dengan perbuatan UMNO itu boleh menyebabkan orang bukan Islam ni lebih suka kepada Islam? Melayu dah lama dia tak suka Islam, itu lagi buruk image-nya apabila UMNO itu memerintah. Hasilnya orang Melayu yang diajar hidup Melayu ni sampai satu tahap pemikiran dia, alah rasuah pun Melayu, tak apa. Curi duit pun Melayu, tak apalah, asal Melayu kaya, okey lah. Nampak? Ini yang salahnya sekarang ni. Benda ni yang silap. Kita mesti sokong yang penting Melayu, yang penting Melayu. Ini salah. Sedangkan dalam Islam nak beri jawatan itu bukan Melayu, tetapi inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang layak untuk diberi gaji, untuk diberi upah adalah orang yang qawi, ada kekuatan, orang yang amanah. Hari ini kita berjuang, PAS berjuang bawa Islam. Bukan perjuangan kita untuk menghancurkan Melayu, tetapi untuk menaikkan martabat Melayu. Kita nak tolak Melayu yang tak amanah, kita nak tolak Melayu yang tak betul. Kita nak angkat Melayu yang baik, kita nak angkat. Inilah dia. Kita dapat lihat bahawasanya betapa bahayanya asabiyah itu. Asabiyah itu bahaya. Quran juga cela asabiyah, hadis Nabi juga cela asabiyah. Kerana asabiyah itu akan menyebabkan manusia sanggup tolong kaum dia walaupun kaum dia zalim. Tak apalah, jahat-jahat pun dia Melayu, dia kata. Ini yang lama tuan-tuan UMNO berkuasa. Nabi SAW sebut, laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan daripada kalangan kami orang-orang yang menyeru kepada asabiyah. Laisa minna man qatala asabiyah. Bukan daripada kalangan kami orang yang mati berperang di atas, berjuang di atas dasar asabiyah. Laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan daripada kalangan kami, Nabi kata, orang yang
mati di atas dasar kefanatikan perkauman, kata Nabi SAW. Sahabat tanya kepada Rasulullah, "Mal asabiyah ya Rasulullah?" Apa dia asabiyah? Kata Rasulullah SAW, "Al-asabiyatu an tu'ina qaumaka 'ala zulmi." Asabiyah itu kau menolong kaum kau di atas dasar kezaliman. Dia buat zalim pun tak apalah, dia menipu pun tak apalah, dia curi duit rakyat pun tak apalah, dia solat duit zakat pun tak apalah, dia solat duit rakyat Palestin pun tak apalah, asal dia Melayu. Ini yang bahaya. Zaman jahiliyah dia suka guna slogan unsur ahaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudara kau yang zalim dan juga yang kena zalim. Ini slogan jahiliyah. Rasulullah guna di zaman Islam. Tolonglah saudara kau yang zalim dan yang kena zalim. Sahabat kata, apa maksud ni Rasulullah? Apa maksud kalau orang zalim, kena zalim, kita tahu nak tolong. Yang zalim macam mana? Nabi kata yang zalim nak tolong dia, tamanna'uhu minadh zulmi wa zalika nasruka iyyahu. Hentikan mereka daripada melakukan kezaliman. Yang demikian itu adalah merupakan pertolongan engkau kepada dia. UMNO hari ini dah memerintah cukup lama. Banyak penyelewengan yang dibuat, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, pecah amanah dan sebagainya. Kita tak mahu asabiyah Melayu. Kalau begitu pemimpin UMNO, pemimpin Melayu, memang dia pemimpin Melayu, tapi dia tidak amanah. Maka kalau nak tolong dia, kita jangan beri undi lagi pada dia kali ini. Kerana ini kita nak Melayu hari ini, Melayu baru moden, Melayu baru yang bangkit dengan semangat Islam. Kita dididik, kita memberi undi bukan dasar kepada perkauman, tetapi kita beri undi berdasarkan kepada hak. Kalau dia berhak untuk diundi, maka kita undi. Mengundi ini sebahagian daripada memberi penyaksian. Wa aqimus syahadata lillah. Maka tunaikanlah penyaksian kerana Allah, bukan kerana brim, bukan kerana duit 2-30 ringgit, tapi kerana Allah. Ada dua calon yang bertanding hari ini. Kita kena tahu kenapa kita kena pilih Ustaz Kamal, kenapa kita mesti tolak calon BN. Kita mesti ada ilmu benda tu. Jangan sokong pasal apa kau sokong? Pasal keluarga aku semua sokong UMNO dulu. Pasal apa Cik UMNO? Anda memang pada tolong UMNO. Ini asabiyah. Asabiyah menyebabkan Melayu tak boleh nak berfikir, Melayu tak boleh nak buat penilaian. Kalau tidak asabiyah, kita kena pecahkan suasana ni. Asabiyah ni menjadikan orang tak profesional, tuan-tuan. Islam ajar kita ni profesional. Kita boleh dengar semua apa yang orang cakap. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ikutlah, dengarlah. Alladzina yastami'una al-qawla. Adapun orang-orang yang beriman itu adalah orang yang mendengar semua perkataan orang, semua dengar, kemudian diikut yang terbaik. Sebab tu kalau tuan-tuan nak dakwah orang UMNO ni, tuan-tuan kena profesional ke UMNO ni. UMNO ni terlalu fanatik kepada UMNO. Dia tak mau dengar dah. Harakah tak nak baca, keadilan tak nak baca, manifesto kita dia tak mau kaji. Yang dia percaya TV1, TV2, TV3, utusan itu je bacaan dia pada dulu. Inilah dia asabiyah yang ditanamkan oleh UMNO. Asabiyah pada utusan, asabiyah pada berita harian, asabiyah pada TV1, asabiyah pada TV3, sehingga Melayu ni tak ada sumber maklumat lain untuk dia mendapatkan berita. Mujurlah hari ni ada anak-anak muda kita yang boleh buka Facebook, tengok di internet. Di sini mereka mendapat maklumat-maklumat baru. Maka di situ dengan ada maklumat baru, maka kepercayaan bahawa UMNO saja yang boleh memimpin Melayu dulu, kini dan selamanya, ini adalah kepercayaan khurafat yang mesti ditolak. Sebab itu kita pas berjuang di atas dasar Islam adalah untuk memerdekakan akal manusia. Tuan-tuan boleh buat pilihan. Kita kata kita nak turunkan harga minyak, kita nak bagi pendidikan percuma, kita nak turunkan harga kereta. UMNO kata tak boleh. Dia tak dengar, tak boleh, bankrupt negara, dia kata. Akhirnya sekarang dia pula tiru kita, Selangor air percuma. Inilah asabiyah. Itu tengok dulu orang cakap kenapa boleh turun harga air, macam mana orang nak buat, tak mau, tak boleh, bankrupt. Harga kereta tak boleh turun. Yang ini boleh pula. Nampak? Alhamdulillah dah. Dia ada kaji sikit. Baru kita tahu rupanya dia tak cerdik. Faham tak? Tak cerdik. Jadi surat pun dah sampai dah ni. Sekadar itu saya nak bagi ulasan bahaya asabiyah yang dibawa oleh UMNO ni, menyebabkan Melayu tidak pandai membuat penilaian dalam urusan-urusan politik. Tapi sekarang, Melayu yang sekarang ni, anak-anak muda Melayu yang sekarang ni telah pun memecahkan tembok-tembok asabiyah yang dibuat oleh UMNO itu, sehingga kita tengok anak-anak muda hari ini dapat bersama dengan kita, dan tadi kita tengok anak-anak muda dapat mengiring calon kita ke politeknik pada majlis penamaan calon. Maka ini adalah satu detik-detik perubahan yang kita harap
detik perubahan PRU ke-13 ini akan terus menguburkan UMNO puaka ini untuk selama-lamanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Musa atas penerangan mengenai isu yang sentiasa dimomokkan oleh UMNO Barisan Nasional mengenai semangat Asabiah. Dan tuan-tuan, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam siri-siri konvoi kita kepada anak-anak muda, tuan-tuan, kita tak beli maruah anak-anak muda bangsa kita dengan duit-duit dan sebagainya. Kita tak beli macam itu. Tapi mereka hadir atas semangat nak perubahan, dan itulah yang kita ajar kepada mereka, cintakan keadilan, dia turun sama-sama. Tuan-tuan, hari ini kalau kita bertanya kepada sesiapa yang ikut UMNO, pasti ada poket dia berisi dengan uncang-uncang duit, tuan. Dia ajar dengan semangat sedemikian, satu perkara yang tak mungkin boleh menjernihkan ataupun yang tak boleh nak mencerdikkan anak-anak bangsa kita, insya-Allah. Baik, kita nak pergi kepada soalan yang pertama pada panel kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Kamaruddin. Tuan-tuan, tadi Ustaz Musa sudah sikit tentang beberapa perkara-perkara yang UMNO kata tak mungkin, tetapi hari ini dia mungkinkan pula. Ataupun hari ini Pakatan Rakyat telah buktikan yang perkara itu boleh berlaku. Antaranya kita lihat hari ini banyak di Selangor, di Kedah dan negeri-negeri yang telah pun kita menang, beberapa perkataan-perkataan percuma tu kita dah bagi tahu pada rakyat perkara itu boleh dibuat oleh kerajaan negeri. Satu kebanggaan kita hari ini atas kecerdikan idea yang bijak oleh pemimpin Pakatan Rakyat. Saya nak bertanya pada Ustaz Kamaruddin bin Haji Siddiq dan jemput beliau selaku calon N26 Serkam supaya boleh menguraikan sedikit tentang manifesto Pakatan Rakyat agar kita semua, tuan-tuan, boleh menjadi orang yang berfikir dengan waras, menolak kebobokan akal yang dimomokkan oleh UMNO Barisan Nasional mengenai kebengkapan negara dan sebagainya, bila mana dia buat macam-macam kebajikan kepada rakyat. Sedangkan ini perkara yang baik sebenarnya. Tapi kalau kita lihat hari ini, nak bagi benda percuma payah, tetapi nak bazirkan duit rakyat memang mudah. Itu yang UMNO buat hari ini yang sangat-sangat banyak. Saya nak persilakan Ustaz Kamaruddin untuk menguraikan perkara ini, insya-Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Ustaz Musa ahli panel, muslimin dan muslimat dikasih sekalian, ya. Soalan yang diberi pada saya ni saya spontan lah, lebih menjurus kepada ke arah pentadbiran dan menguruskan dana negeri. Ya, walaupun saya ustaz, saya terpaksa bercakap persoalan pentadbiran, kerana saya agak biasa diutarakan soalan seumpama ini kalau dalam majlis DAP, orang Cina suka bertanya. Baik, baru-baru ini dalam mesyuarat panitia pimpinan Pakatan Rakyat, sedikit saya terlibat dalam draft manifesto Pakatan Rakyat Negeri Melaka. Andai kata kita diberi kemenangan pada pilihan raya umum yang ke-13 ini mentadbir kerajaan negeri, beberapa insentif yang akan kita berikan kepada rakyat, janjian kita kepada rakyat berdasarkan kedudukan kewangan kerajaan negeri Melaka. Kerana mana-mana parti pun dia nak buat manifesto, dia kena tengok income yang diperolehi oleh kerajaan negeri, kenan barulah kita boleh draft kemampuan kerajaan negeri secara telus untuk kita janjikan kepada rakyat. Di negeri Melaka ini kita tak boleh buat lebih besar seperti mana kerajaan persekutuan, dan andai kata kalau kebetulan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan pun bertukar, tapuk pemerintahan, ataupun kerajaan negeri tidak berubah tapi kerajaan di peringkat pusat berubah kepada Pakatan Rakyat, insya-Allah manifesto-manifesto yang dijanjikan di peringkat kerajaan pusat oleh Pakatan Rakyat itu akan terlaksana walaupun di dalam sebuah negeri yang diperintah oleh UMNO Barisan Nasional. Saya buat contoh di antaranya manifesto Pakatan Rakyat di peringkat pusat yang kita lancarkan di Shah Alam baru-baru ini. Contohnya kita beri skim warga emas, iaitu 60 tahun, umur yang 60 tahun ke atas. Kita ambil model daripada Kerajaan Pulau Pinang.
di mana Kerajaan Pulau Pinang setiap tahun apabila dia bentang bajet belanjawan negeri Pulau Pinang, bila berlaku surplus, lebihan daripada bajet belanjawan negeri, maka Kerajaan Pulau Pinang akan beri seorang RM100 kepada warga emas supaya rakyat mengasuh, khususnya orang tua lah. Jadi cadangan ini ataupun tindakan yang pernah dilakukan oleh Kerajaan Pulau Pinang telah dinaik tarafkan oleh Pakatan Rakyat di peringkat pusat. Cuma kita upgradekan dalam konteks nilai dia. Jadi Pakatan Rakyat di peringkat pusat menjanjikan kalau kerajaan pusat ini bertukar pada Pakatan Rakyat, warga emas kita bagi seorang RM1 setiap tahun, bukan 56 tahun sekali. 56 tahun tu UMNO buat. Jadi ingatlah sikit pasal kita ambil kira warga emas ini. Kadang-kadang ada yang dibela oleh anak-anak mereka, kadang-kadang tidak terbela dan sebagainya, dan mereka ni golongan yang tidak bekerja. Baik, itu akan terlaksana walaupun anda kata negeri Melaka ini tidak bertukar kerajaan, tapi di peringkat pusat bertukar kerajaan. Melaka tetap setia dengan UMNO Barisan Nasional, dan yang dapat tu pun orang UMNO pun kita bagi juga. Kalau boleh kita suapkan kat mulut dia duit tu sekali, dia tak payah datang ambil. Baik, ini di peringkat persekutuan. Baik, jadi benda-benda yang macam tu kami di peringkat negeri kami tak perlu draft lagi, kerana ini berbetulan dengan apa yang nak dilaksanakan di peringkat pusat. Di negeri Melaka ini, untuk makluman tuan-tuan, kita buat mengikut income kerajaan negeri Melaka, dan kita ambil kira juga dari sudut hutang yang ditanggung, bebanan ditanggung oleh kerajaan negeri, najis yang ditinggalkan oleh Ketua Menteri Melaka. Kerana kita nak draft tu dengan income kerajaan negeri Melaka, setiap tahun kita tengok tidak lebih daripada 400 juta. Banyak mana pelancong datang pun tak lebih 400 juta. Dan sebab kita dengar bajet belanjawan negeri Melaka setiap tahun sekitar tu 350 hingga 400 juta. Kemudian kita ambil kira juga di sudut hutang kerajaan negeri. Kerana kita dasar Pakatan Rakyat, kita tak nak negeri dibebani dengan hutang yang terpaksa rakyat kena tanggung akhirnya. Bagaimana rakyat kena tanggung kerajaan hutang? Kerana setiap tahun kerajaan yang berhutang banyak ni, dia akan naikkan cukai sikit demi sikit, rakyat tak terasa. Tahun depan dia naikkan cukai pintu RM5 contoh. Cukai tanah dia naikkan sikit. Rakyat Melaka ni lebih kurang 700,000 mengikut angka yang ada sekarang ini. Jadi dia naik sedikit-sedikit, kita tak rasa. Itu sebab orang UMNO dia tak rasa apa. Dia tak rasa apa. Kerajaan ni dia naik macam tu. Sedangkan kita semakin lama dasar kerajaan dia beri kebajikan pada rakyat. Apa bentuk cukai semakin hari semakin turun. Dia bukan makin naik. Sebab kita di peringkat PAS kita gunakan slogan negara berkebajikan. Kerana konsep kerajaan dia beri kebajikan kepada rakyat, dia bukan menyaga dengan rakyat. Hari ini kerajaan dia menyaga dengan rakyat. Rakyat buka kedai runcit, kerajaan pun nak buka juga kedai runcit satu Malaysia. Kita buka kedai runcit sebelah, kejap lagi kerajaan pula buka kedai runcit satu Malaysia. Barang dia lebih murah daripada kedai kita, bungkuslah kedai kita. Macam mana rakyat nak menyaga? Kerana kerajaan modal dia besar, dia boleh letak harga rendah. Ini sistem ni tak betul. Dia beri kemudahan kepada rakyat, dia beri kemudian dia pungut hasil balik. Contoh tuan-tuan pergi parking kereta tuan-tuan beli bayar pun tak habis lagi. Pergi ke bandar ada tempat parking disediakan cantik lawa, tapi kena letak kupon tu kena beli. Dia pungut balik, tak bayar kena denda RM300. Jadi dia beri kemudian dia pungut balik. Ini bukan kebajikan. Sistem kebajikan, kita beri tempat letak parking kereta, kita sediakan, rakyat tak perlu bayar apa-apa. Ini di antaranya dalam manifesto Pakatan Rakyat Negeri Melaka. Kita akan kaji semula dasar polisi sistem parking kereta di bandar-bandar tu, sama ada kita turunkan ataupun kita hapuskan terus. Jadi tuan-tuan pergi bandar Melaka tu, parking saja letak mana-mana, tapi jangan letak tengah jalan lah. UMNO boleh buat, UMNO tak boleh buat. Dia rasa rugi, jadi bankrupt kalau buat. Di antaranya kita nak buat contoh semua cukai-cukai. Cukai contoh dia ada cukai tanah, cukai pintu,
akan dibuat kajian. Bila sebut kajian semula ni, dia akan berlaku penurunan, tapi kita tak hapuskan. Kerana itu income PBT, pihak berkuasa tempatan. Majlis daerah Jasin, kalau orang PAS tak bayar cukai dalam kawasan Jasin ni, orang UMNO je bayar, tutup pejabat majlis daerah tu. Dia tak ada harta, dia makan jagung, makan dedak ayam aja. Jadi dia tu hidup dengan sebab orang PAS banyak bayar cukai. Dia kena ingat. Jadi justru itu benda yang boleh kita kurang, kita kurangkan. Kerana kita belum sampai peringkat hapuskan. Kerana itu income untuk majlis pihak berkuasa tempatan untuk beroperasi. Tapi bukan dalam konteks mencari keuntungan daripada rakyat. Yang nak dapat keuntungan ni, kerajaan negeri dia mesti tarik pelabur daripada luar. Dia kena berurus niaga dengan pihak luar. Hasil datang masuk dalam negeri kita. Keuntungan ni kita agih kepada rakyat, supaya rakyat dapat rasa. Itu sebenarnya negara berkebajikan. Di antaranya untuk orang muda yang nak berkahwin, kita letakkan dalam manifesto Pakatan Rakyat, khusus perkahwinan kita kekalkan. Tapi untuk bayaran tu tak ada, kita bagi percuma untuk khusus kahwin. Tak kira kahwin kedua ke ketiga, yang penting kahwin. Jangan ada khusus tak kahwin pula. Jadi kita bagi. Yalah, anak muda dia nak kahwin, jatuh kadang-kadang nak kira duit. Hutang ada hutang ni khusus lagi, nak kena bayar, kemudian nak kena ambil cuti kerja pula lagi. Jadi yang mana kita boleh kurang, kita kurangkan. Begitu juga lesen-lesen orang meniaga sebagainya. Macam contoh dalam majlis daerah Jasin, saya dipahamkan orang meniaga pasar malam. Kalau kata dia meniaga di pasar malam, itu pasar tani ke? Kalau kata dia meniaga, kata hari Isnin dia meniaga dekat Sekam, contoh. Hari Selasa dia meniaga kat Pekan Melimau. Kemudian hari Rabu dia meniaga dekat Pemban. Kalau 3 tempat, 3 lesen. Saya pun pening kepala ni, apa benda punya majlis daerah. Kalau 5 hari meniaga, lesen lain-lain. Patut 1 lesen lah, selagi dia beroperasi dalam daerah Jasin. Tapi sekarang macam tu, macam kedai gunting rambut lah. Saya dipahamkan kedai gunting rambut, dia ada lesen kedai gunting rambut. Tapi kedai gunting rambut di lesen ni, tengok bilangan kursi gunting rambut. Kalau tuan-tuan buka kedai gunting rambut, ada kursi untuk buat gunting rambut tu tadi, customer kita datang. Kalau 1 kursi, lesen dia harga lain. Kalau kata ada 2 kursi dalam tu, harga dia lain. Kalau 3 kursi, harga lain. Dia kira kursi, dia bukan kira pintu kedai. Saya pun pening kalau macam ni. Orang buka kedai gunting rambut tak payah pakai kursi, sila je atas tikar, gunting tak payah bayar. Ni monyet ni buat, saya pun tak tahu apa benda undang-undang. Ini semua dia berkira dengan rakyat. Jadi orang tanya, jalur UMNO tak adalah sebelah saya. Yang tu bukan jalur UMNO, tu jalur bebas. Tidak boleh debat tadi. Baik, saya dah tanya, kalau kita sebut dengan orang UMNO, dia tak faham. Kerajaan nak makan macam mana, nak untung macam mana. Itu kurang, itu kurang. Nampak tuan-tuan? Ini cara pemikiran. Terlalu sangat makan subsidi ni, makan dedak ayam dah banyak sangat, dia dah tak boleh berfikir. Mana-mana kerajaan, bila dia nak beri mudah insentif kepada rakyat, nak kurangkan hutang yang ditanggung oleh kerajaan negeri, cara yang paling ampuh sekali ialah dalam sistem ekonomi, dia mesti melakukan penjimatan. Hari ini insentif-insentif yang saya sebut tadi tak boleh diberi kepada rakyat. Sebab apa? Kerana pihak kerajaan tidak melakukan penjimatan dalam mengurus dan mentadbir kerajaan negeri Melaka. Kemudian projek-projek yang terbengkalai, projek-projek mega yang tak dapat keuntungan pulangan, terbengkalai terlalu banyak. Kerana UMNO sistem dia, bila buat projek ada yang orang dapat masuk, duit masuk. Tapi benda tu operasi tak operasi tu cerita lain. Contoh ada pegawai ketua menteri telefon saya baru ini, Ustaz tengok bangunan Yayasan Melaka di Aikro, cuma 1 tingkat saja buat operasi, dah tak boleh operasi. Rumah media dah kena bungkus, tak boleh operasi, tak boleh pusing duit. Dengan cerita ada pihak satu syarikat daripada kerajaan Brunei nak beli, dia kata. Jadi benda-benda yang tak manfaat ini
perlu dikurangkan kalau dia dihapuskan, dan keseimbangan yang tidak ada keperluan. Inilah sistem yang dibuat oleh kerajaan Pulau Pinang. Dia mengintah lebih kurang dalam 4 tahun dia boleh lansaikan hutang Barisan Nasional, tinggalkan lebih kurang 530 juta, dia boleh lansaikan 500 juta dalam satu penggal. Kerajaan Pulau Pinang tinggal 30 juta saja. Kerajaan Melaka bayar hutang 1 tahun mengikut audit tahun lepas, tak sampai 1 juta dia bayar hutang. Macam mana orang Cina boleh buat? Orang Melayu Islam tak boleh buat. Kena penjimatan. Contoh, Ketua Menteri, esko-esko kerajaan negeri, dia ada keistimewaan dia, yang diberi oleh kerajaan negeri mana-mana. Kalau dia nak naik kapal terbang, naik flight, dia boleh duduk first class. First class ni bayaran lebih lah, tapi dia boleh syarikat kapal terbang, dia akan claim kepada kerajaan negeri. Kerajaan negeri kena bayar. Baik. Tapi bila kita minta, macam contoh Lee Guak Eng, Ketua Menteri, bila orang naik kapal terbang, orang jumpa dia tak duduk first class. Dia nak pergi ke KL, dia naik kapal terbang economic class, duduk dengan orang biasa. Pasal kapal terbang tu sampai sama je. Bukan kata orang naik kapal terbang first class ni, tiba nak jatuh tu dia terbenam dulu yang depan tu. Jadi yang economic class ni sampai lambat, pasal dia duduk sebelah ekor ke belakang. Super, itu pun sama je. Jadi di situ dia ambil kira, walaupun penjimatan itu bernilai 5%, 10%, dijimat. Contoh, kalau seorang ketua menteri, menteri besar, ketua menteri, tuan-tuan, dia ada keraian setiap tahun, lain-lain negeri lain peruntukan. Kalau kata ketua menteri nak buat majlis hari raya meraihkan rakyat, dia bukan keluar poket dia duit, tak keluar. Dia ada peruntukan lebih kurang, ada negeri 10 ribu, ada negeri sampai 15 ribu peruntukan buat jamuan rakyat. Jadi orang nampak macam duit ketua menteri, sedangkan duit kerajaan negeri. Sebab kita di negeri Kelantan, di Pulau Pinang, kita tak guna duit kerajaan negeri. Tok Guru kalau buat majlis raya pakai duit sendiri. Tok Guru kata kalau ada tapai makan tapai pun, nak buat macam ni, itu yang mampu. Tapi kalau sini UMNO dia belagak macam duit poket dia. Sampai peringkat seorang ketua menteri, tuan-tuan, nak beritahu, isteri dia duk make up tu pun, itu duit rakyat tau. Dia ada peruntukan setiap tahun beberapa ribu untuk make up isi menteri. Gaji kita dah beri dah, menteri darah cukup bagi dah. Duit make up bini pun duit rakyat dia ambil juga. Jadi benda-benda tu tak ada keperluan. Projek yang membazir, Melaka ni banyak. Kalau buat penjimatan, tuan-tuan, kita boleh cover balik hutang tu. Saya selalu sebut dalam ceramah, buat contoh yang mudah, yang tuan-tuan terasa duit kita ni habis begitu, habis begitu. Auto City, tuan-tuan naik daripada Kero nak pergi ke Kerubung, ada tempat Auto City, dia letak satu bangunan cermin, dalam tu ada kereta antik. Konon nak buat museum yang paling banyak dalam negara Malaysia ini ialah Melaka. Walaupun museum tu orang tak pergi, tak tengok pun, yang penting museum. Auto City tu mereka audit report, dia buat tu tempat orang tak pergi tengok bangunan. Dia buat satu bangunan, satu tingkat, cermin, ada kereta antik 1-2 situ, nilaian dia 20 juta. Orang Sekam tak pernah pergi tengok. Sebab saya sebut Auto City bukan pernah dengar pun. JKK Sekam lagi tak pernah tengok. Apa manfaat? Sebab penjimatan inilah sebenarnya, bila kita kaji, itu yang kita boleh beri insentif pada rakyat apabila kita merintah. Dan saya gambarkan, kalau sekiranya kita memerintah sampai peringkat hutang negeri Melaka ni kita boleh lansaikan lagi banyak keistimewaan. Dan tuan-tuan jangan pelik, satu masa besok kita boleh buat macam mana negeri Selangor, rakyat negeri Melaka guna air bukan sekadar 20 meter padu, 50 meter padu pun kita boleh bagi percuma. Kerana konsep kita, duit kerajaan, duit rakyat. Saya faham itu perkara-perkara yang itu. Sebab apabila duit itu tidak diurus dengan betul, akhirnya orang kampung dia ajar minta sedekah. Dia boleh bagi selesaikan masalah banjir yang berlaku
dalam kampung-kampung kita dah mula sekitar Umbai itu dah pernah berlaku banjir. Dia bukan nak selesaikan persoalan itu. Dia suka beri bantuan sikit-sikit supaya kita terdesak. UMNO datang, tangkap gambar, kerajaan tolong. Dia tak selesaikan masalah banjir. Dia biar benda itu berlarutan. Bila berlaku, dia beri sumbangan. Bila berlaku, dia beri sumbangan beras, limut, duit RM50 masuk surat khabar. Dia nak mainkan supaya nampak rakyat ni sentiasa kerajaan selalu bantu rakyat. Isu besarnya sepatutnya tak perlu bantuan itu. Yang penting kerajaan habiskan duit, hatta walaupun menelan jutaan ringgit. Masalah banjir, kalau pemerintahan selesaikan parit, kalau sungai selesaikan sungai, supaya banjir itu takkan berlaku berulang lagi. Selesai masalah. Siapa larat tiap-tiap tahun tanggung masalah banjir? Orang tak larat nak tu. Ini yang kita kata UMNO sistem dia itu, dia nak miskinkan rakyat. Supaya rakyat senantiasa rasa berhajat, berkehendak nak minta tolong dengan UMNO Barisan Nasional. Itulah istilah yang Tok Guru tulis. Tok Guru sebut, kata dia nak ajar kita macam ayam. Dia campak sikit jagung, dedak, makan sikit. Dia tak bagi habis makan. Ya, besok lagi dia campak sikit lagi jagung. Tok Guru nak ajar kita jangan jadi orang ditipukan kita, anggap kita macam haiwan. Tak boleh. Kita orang Islam ada maruah. Bukan cara begitu dia ajar kita minta sedekah. Sedangkan dia minta sedekah dengan kita. Tuan-tuan tengok hari ni. Hari ni dalam keadaan dekat pilihan raya, siapa minta sedekah pada siapa? Calon-calon terpaksa minta sedekah kepada rakyat. Mohon minta undi, betul? Calon UMNO, tak kira calon parlimen, calon DUT, datang jumpa seorang-seorang terhegi. Kalau tuan-tuan tak pergi undi kat dia, dia nak buat apa? Bila kata sampai peringkat kalau dia nak menang, dia datang ke rumah kita contoh. Dia minta merayu, tolonglah undi saya. Kita kata suruh cium kaki kita pun dia sanggup cium. Masa tu. Tapi bila dia dah menang, lagak dia lain macam. Lagak dia lain macam. Dia nak kita pula minta sedekah dekat dia. Sebab benda ni, polisi ni, cara ni kena diubah pemikiran dan sebagainya. Cukup sekadar itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan terima kasih pada Ustaz Kamarudin atas pencerahan yang diberikan tentang beberapa manifesto Perkataan Rakyat peringkat pusat dan sedikit pencerahan tentang manifesto Perkataan Rakyat peringkat negeri Melaka. Tuan-tuan, saya fikir tuan-tuan dapat tahu betapa sebenarnya kita boleh dapat lebih daripada apa yang kita dapat selama ini. Perkara itu disembunyikan oleh UMNO Barisan Nasional, dan tuan-tuan mungkin tak termakan perkara tersebut bila mana kita lihat media-media dia hari-hari bawa berita yang sama tentang perkara ini. Baik tuan-tuan, kita tangguhkan sekejap kita punya perbincangan dalam forum kita. InsyaAllah sekarang ni saya silakan balik pengurusi majlis kita untuk disambung pada kita punya sesi yang akan dilancarkan sebentar lagi. Silakan. Pada malam ini juga, Serkam Pantai menjadi tempat pertama tayangan video pengenalan calon. Tuan-tuan tengok perjalanan calon kita, seorang pendidik, seorang murabbi kepada masyarakat dan juga pelajar-pelajar di sekolah dan juga memimpin masyarakat, seorang yang berjiwa rakyat, akan ditayangkan di dalam video tersebut. Silakan. Kamarudin bin Haji Sidi atau lebih dikenali sebagai Ustaz Kamar merupakan anak kelahiran Kampung Umbai, Melaka. Beliau dibesarkan dari kalangan keluarga yang sederhana dan berpegang teguh dengan ajaran agama.
Bermula dengan pendidikan awal di Tadika Kampung Umbai, Ustaz Kamal kemudiannya menyambung pelajarannya ke Sekolah Rendah Kebangsaan Datuk Haji Baginda Umbai. Pada peringkat menengah pula, beliau ke Sekolah Menengah Jaib Malimau. Oleh kerana minat beliau yang mendalam terhadap aliran agama, maka beliau memilih untuk belajar agama sistem berpunduk. Beliau menuntut di Madrasah An-Nuriyah Sungai Udang dan seterusnya ke Madrasah Al-Bakriyah Pasir Tumbuk, Kelantan. Kemudian Ustaz Kamal melanjutkan pelajaran ke Madrasah Al-Latifah Keruh, Perak. Seterusnya ke Mahad As-Samadiyah Miala, Selatan Thailand selama 2 tahun sebelum terbang ke Mesir pada akhir tahun 1994. Di Mesir beliau ditawarkan dalam jurusan Syariah Islamiah Universiti Al-Azhar di peringkat ijazah sarjana muda. Akhirnya beliau pulang ke tanah air tercinta pada tahun 1999. Setelah hampir 5 tahun berkelana di bumi orang, akhirnya beliau kembali dengan berbekalkan ilmu untuk menabur bakti kepada agama, bangsa dan negara. Beliau terus berkhidmat di Mahad Al-Rahmah sehingga kini sebagai seorang pengetua muda berjiwa merdeka. Walaupun sibuk dengan kerja-kerja politik, tetapi tanggungjawabnya sebagai pendidik bangsa tidak diabaikan. Kesungguhan serta kegigihan beliau telah terbukti pada hari ini apabila 9 generasi lepasan Mahad Al-Rahmah telah bertebaran di semua universiti dalam negara dan luar negara, khususnya di Universiti Al-Azhar Mesir. Beliau juga dikenali dengan sikap suka berdikari tanpa mengharapkan bantuan orang. Ini terbukti semasa di Mesir, beliau tidak memohon sembarang bantuan beasiswa atau berhutang daripada pihak kerajaan untuk menyara hidupnya semasa belajar. Beliau sanggup bersusah sedikit buat sementara waktu. Yang penting, jiwa dan jasad perlu merdeka dari sebarang ikatan. Ketokohan beliau dalam bidang politik juga begitu terselah. Ini boleh dilihat dengan jawatan-jawatan penting yang pernah disandang. Antaranya, Ketua PAS Cawangan Bukit Tembakau pada tahun 2000 sehingga sekarang, Ketua Pemuda PAS Kawasan Jasin pada tahun 2000 sehingga 2008, Ketua Penerangan Pemuda PAS Melaka pada tahun 2007 sehingga 2008, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Melaka selama 3 penggang, yang dipertua PAS Jasin pada tahun 2012 sehingga sekarang, dan Timbalan Pesuruhjaya 1 PAS Melaka pada tahun 2012 sehingga sekarang. Beliau pernah diberi kepercayaan oleh pucuk pimpinan PAS untuk bertanding dalam pilihan raya umum sebanyak 2 kali pada tahun 2004 dan 2008 ketika berusia 35 tahun. Beliau juga sering dijemput berceramah di sekitar Melaka, Negeri Sembilan, Selangor dan Johor, sama ada ceramah politik atau agama. Pertama, saya berusaha untuk membawa dan pembangunan dan menyelesaikan permasalahan untuk rakyat di dalam bangsa kami, sama ada aspek fizikalnya dan juga pembangunan jiwa dan kerohanian yang saya lihat bahawa kali ini banyak yang telah diabaikan oleh kerajaan yang mewakili rakyat dalam bangsa kami. Dan yang kedua, saya meletakkan sasaran bahawa untuk membawa suara rakyat dalam bangsa kami ini supaya diangkat ke peringkat kerajaan negeri apabila saya menangani pilihan raya yang akan datang ini. Saya pastikan bahawa suara rakyat negeri dalam bangsa kami ini perlu didengari oleh kerajaan negeri untuk membantu apa sahaja permasalahan yang berlaku di dalam bangsa kami. Dan juga agenda yang besar saya dalam melibatkan di dalam pilihan raya umum ini ialah apabila saya
adanya mengenai dalam pilihan raya umum yang akan datang. Saya akan mewakili suara rakyat dalam bercakap ini ke sidang Dewan dan dalam konteks membantu mewujudkan suatu pentadbiran dan pengurusan yang lebih berintegriti dalam pentadbiran kerajaan negeri Melaka, di mana kita berhasrat untuk membina sebuah kerajaan yang prihatin terhadap nasib-nasib rakyat, khususnya dalam bercakap ini. Jadi justru itu saya mengharapkan supaya pengundi-pengundi dalam bercakap ini memberi suatu mandat dan kepercayaan, sokongan padu untuk memberi peluang kepada saya pada pilihan raya umum yang akan datang. Mudah-mudahan undi yang tuan-tuan beri itu akan menyelesaikan banyak permasalahan yang kita hadapi selama ini. Dan untuk itu juga saya terlebih dulu mengucapkan ribuan terima kasih, syabas dan tahniah kepada undi-undi semua yang bakal keluar mengundi dan dapat memberi sokongan kepada saya yang mewakili Parti Islam Sungai Syafas untuk pilihan raya umum yang ke-17 ini. Sebagai seorang bekas pelajar Madam Ahmad, berapa banyak perkara yang saya telah pelajari dari beliau. Beliau dengan dijaya membawa watak bukan saja sebagai seorang mentua, malah sebagai seorang bapa, sebagai seorang guru, sebagai seorang murabi makan. Dan itu sesuatu yang sangat menarik bagi tempat saya kerana amat jaranglah untuk saya dengar bagaimana para pelajar begitu rapat, begitu sangat menghormati dan sangat menjadikan model terhadap mentua. Kini sekali lagi beliau diberi kepercayaan oleh Parti Islam se-Malaysia PAS untuk bertanding dalam PRU 13 untuk kerusi Dun Serkam. Jika diberi kemenangan pada kali ini, beliau akan membawa suara rakyat Dun Serkam sama ada Melayu, Cina ataupun India dalam sidang Dewan Undangan Negeri Melaka dengan lebih berkesan. Itulah tuan-tuan video yang membuktikan ketokohan yang ada pada calon yang kita letakkan di Dun Serkam dengan bersifat tawaduk, merendah diri, seorang murabbi, seorang pendidik. Inilah calon kita bagi melawan UMNO dan Barisan Nasional di Dun Serkam ini. Tuan-tuan semua, video ni akan diupload, akan dimasukkan di dalam internet, di dalam Facebook pada malam ini, dan tuan-tuan boleh suruh anak-anak buka, tengok balik sambung di rumah. Saya tahu ramai lagi yang tak puas tengok tu. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya tanpa mengambil masa yang panjang, saya serahkan semula kepada Ustaz Azizan Anwar. Sebelum saya serahkan kepada moderator kita, saya silakan semua petugas-petugas dapat mengutip derma pada semua yang hadir di dalam kita untuk menghadapi pilihan raya yang ke-13 pada 5 hari bulan ni. Banyak lagi tuan-tuan kita nak guna dari segi kewangan dan sebagainya. Jadi saya silakan semua petugas-petugas jumpa setiap pengundi. Ingat tu, yang biru tak payah bawa keluar. Keluarkan sekurang-kurang yang hijau. Seterusnya saya silakan Ustaz Azizan Anwar untuk meneruskan program forum kita pada malam ini. Terima kasih pada kita punya pengurusi majlis, sahabat saya. Tuan-tuan, insya-Allah kita nak teruskan round yang kedua dalam sesi ceramah kita pada malam ini. Saya nak kembali kepada panel kita yang pertama tadi, kepada Ustaz Musa yang menghuraikan mengenai perkara yang banyak momokkan oleh UMNO Barisan Nasional tentang Asabiyah. Tuan-tuan, kita nak minta Fadil Ustaz Musa menerangkan mengenai strategi Rasulullah SAW dalam membantras jenayah Asabiyah
yang kita lihat hari ini dijaja balik oleh UMNO, Barisan Nasional. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk kali kedua ni saya nak cakap banyak, saya nak cakap sikit je. Tadi pun saya tengok dah awal tadi setengah jam saya cakap. Sebelum tu tuan-tuan dah melihat sejarah perjalanan hidup Ustaz Kamaluddin, dan saya pun tengok sama-sama. Sebenarnya itulah dia, sebenarnya Ustaz Kamal yang kita kenal itu memang adalah aktiviti kehidupan dia setiap hari. Dan saya rasa tuan-tuan boleh buat penilaian, dan saya buat penilaian dia adalah orang yang layak untuk menjadi pimpinan kita, menjadi wakil kita untuk mewakili Dewan Serkam Kedatangan Dewan Undangan Negeri Melaka, insya-Allah pada pilihan raya yang akan datang. Tuan-tuan, tadi Ustaz Kamal dah sebut dah, bila kita merintah apa nak buat, apa yang kita perlu buat kebaikan untuk rakyat, apa yang kita perlu terfikir bila dia sebut macam tu. Bila dia sebut macam tu, kita dah nampak bahawasanya dia ni dah bersedia bekerja untuk rakyat. Wakil rakyat ni, dia yang bekerja, yang berkhidmat. Bukan wakil rakyat ni yang bergaya. Kita mesti ingat, kerana jawatan ni dalam Islam dia taklif, satu kewajipan, bukan tashrif, kemuliaan. Ya? Tuan-tuan lantik wakil rakyat, dia bertugas untuk rakyat. Apa yang dia beri kepada tuan-tuan, bantuan dan segala itu adalah kewajipan. Kerana tuan-tuan bila lantik dia, beri undi kat Ustaz Kamal, tuan-tuan telah beri kepada dia tugas, tuan-tuan telah beri kepada dia kerja untuk dia buat. Wakil rakyat ni dia dapat gaji tau, tuan-tuan mesti ingat. Sebab itu tak patut kalau UMNO kata kini masa bala budi. Budi apa? Kau jadi wakil rakyat pun kau dapat gaji. Jadi wakil rakyat dapat gaji, jadi Perdana Menteri dapat gaji, jadi Ketua Menteri dapat gaji. Tak sedar dia dapat gaji. Bila dapat gaji itu, apa yang patut kita rasa? Kita bekerja. Jadi kita nak calon yang bekerja untuk rakyat, bukan yang bergaya sampai boncet menghabiskan harta rakyat. Ni kita tak nak. Tuan-tuan, bagaimana nak ubat asabiah? UMNO ni dia ajar Melayu ni hebat. Ini kita bangsa masyarakat pribumi, kita bumi putra. Ini satu benda yang diajar wajar pada orang Melayu. Saya teringatlah kecil-kecil dulu ada satu cerita Melayu tau. Cerita tu Nordin Ahmad berlakon. Tajuk cerita tu Cucu Datuk Merah. Siapa ingat? Orang tu tua dulu dia ingat. Dia ni asyik bangga, ya aku ni cucu Datuk Merah, tahu tak? Aku ni cucu Datuk Merah, tahu tak? Apa yang dia ada? Ayam sabung seekor je dia ada. Alih dia pergi minta kerja, dua orang datang minta kerja. Bila nak minta kerja kena bagi hadiah pada majikan. Orang tu bagi duit emas, dia bagi pisang emas je. Apa dia dapat? Tengok, Melayu ni dah lama dia ajar hidup Melayu, hidup Melayu, hidup Melayu. Melayu ni bangsa paling mulia. Orang pandang tak mulia Melayu ni. Arab begitulah, Arab jahiliah. Dia bangga, hei Arab ni hebat, Arab ni hebat. Tapi hidup judi, hidup zina, merompak, mencuri, bunuh, beradab. Melayu, Arab. Allah Ta'ala bawa satu pendekatan. Banyak dalam Quran cerita tentang kejadian manusia. Biar manusia ni dia sedaulah, apa bangsa sekalipun kita ni, Allah kata min ayyi syai'in khalaqahu. Engkau jadi daripada apa? Tuhan tanya soalan, engkau jadi daripada apa? Bukan pada emas, bukan pada intan, bukan pada perak. Min nutfatin khalaqahu. Engkau jadi daripada setitik air mani. India ke, Cina ke, Melayu ke, Iban ke, Kedazan ke, Arab ke. Itulah asal kejadian dia. Islam datang, dia hentak ego-ego bangsa ni, supaya manusia sedar kita ni semua manusia sama. Asabiah itu menghilangkan benda-benda tu. Dan kita rasa kita ni tak mulia dengan keturunan kita. Kita ni mulia dengan Islam. Ni yang kita mesti ingat. Bila kita mengikut ajaran Islam, kita akan mulia. Kelantan 20 tahun membangun bersama Islam. Itu slogan di negeri Kelantan. Orang kata apa? Mundur. Melaka maju. Ya, maju. Ali Rostam pegang hari ni, tuan-tuan tahu berapa tinggal aset tunai? Tinggal 8 juta. Itu negeri Melaka, negeri sayang hawau, dah tinggal 8 juta je. Tuan mesti ingat. Ini sayang negeri ke? Tinggalkan negeri, hutang berlambak-lambak. Ini kita mesti ingat. Jadi kita nak pemerintahan Islam ni macam mana? Amanah. 20 tahun untuk Uni Aziz jadi Menteri Besar Kelantan, tak ada kes rasuah.
Wakil-wakil rakyat tak ada berlaku penyalahgunaan kuasa. Alhamdulillah, kita bersyukur juga di negeri-negeri lain. Negeri Perak, di negeri Selangor, Pulau Pinang, Kedah yang kita tak alhamdulillah, kita dapat mengurus negeri dengan baik, dengan amanah. Maka kalau kita dapat urus negeri dengan baik, dengan amanah, itulah dia yang dikehendaki oleh Islam. Maka kita semua akan menjadi bangsa yang mulia. Selagi mana kita punya negeri ini tak diurus dengan amanah, dengan baik, mengikut cara Islam, maka tidak ada kemuliaan bagi kita. Ingatlah, kemuliaan kita bukan pada Melayu, kemuliaan kita sejauh mana kita mematuhi ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekadar itulah, wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ucap terima kasih pada Ustaz Musa, ringkas dia punya jawapan tadi. Baik, tuan-tuan, sebelum kita mengakhiri kita punya slot ceramah penerangan pada malam ini, saya nak kembali kepada kita punya panelis yang kedua, calon kita N26 Serkam, Ustaz Kamaruddin, mengenai misi dan juga harapan beliau untuk kita, lebih fokus untuk rakyat Dun Serkam ini. Mungkin Ustaz Kamal boleh jelaskan dia punya harapan dan juga misi-misi yang dia nak bawa di Dun Serkam. Setelah mungkin Ustaz Kamal sebelum ini dia telah banyak menjelajah bersama-sama dengan tim-tim beliau untuk menziarahi rakyat Dun Serkam. Jadi Ustaz Kamal akan berbicara tentang keadaan sedemikian. Saya mempersilakan Ustaz Kamal. Baik, terima kasih saya pengurusi, tuan-tuan dan puan dikasih sekalian. Sebelum saya sebut tentang misi dan harapan saya untuk Dun Serkam ini, setelah hasil daripada saya turun padang semenjak awal bulan lagi dan sebelum itu lagi, boleh dikatakan hampir semua kampung saya dah pergi, walaupun saya masuk kali yang ketiga pilihan raya ini. Dan harapan ini memang besar untuk menyelesaikan masalah rakyat. Tetapi apabila saya melihat permasalahan yang berulang semenjak 2008 saya pernah masuk sesetengah tempat itu, masih lagi tidak dibela dalam keadaan kehidupan mereka, saya rasa saya terlalu kerdil untuk menyelesaikan masalah rakyat sebenarnya. Oleh kerana saya sudah ada pengalaman 2 kali masuk pilihan raya. Orang pengalaman ni dia nampak benda lain, orang baru masuk lain. Sebab tadi waktu dalam penamaan calon, ego UMNO ni tak adalah dalam bilik penamaan calon tu. Dan berapa tokoh-tokoh baru, kita boleh goreng dia lagi lah, cakap dia nak cakap tinggi tu. Sampai lawan saya tu waktu SPR suruh pilih, cabut undi, nak nombor 1 ke nak nombor 2, dia akan lambung undi. Saya beri laluan kepada calon lawan saya, suruh dia ambil, pilih lah mana dia nak. Dia tak nak pilih. Dia kata, ustaz lah, ustaz ada pengalaman lah, tahu pun. Orang suruh ambil nombor pun dia takut. Dia macam hantu pula dia tu. Tak payah masuk. Tak apa. Jadi tak kalau begitu, saya nak sebut bahawa siapa-siapa pun yang akan jadi wakil rakyat sebenarnya bebanan di hadapan, tanggungjawab terlalu besar. Seperti mana Ustaz Musa kata, sebagai satu taklif, tanggungjawab. Sebab saya daripada awal lagi tahun lepas, apabila nama saya disebut oleh Suruhanjaya untuk bertanding, saya secara peribadi berjumpa Tom Suruhanjaya ketika itu untuk saya tarik diri dan beri laluan kepada calon-calon tokoh-tokoh baru. Kerana saya melihat waktu itu, ya, orang sebut kemenangan-kemenangan, tapi kita sebagai individu Muslim, kita ada ajaran dengan Islam, hubungan kita dengan Tuhan, kita tahu benda ni berbagai tanggungjawab. Saya minta tarik diri ketika itu. Siapa yang nak tanggung dalam keadaan dia tidak ada rasa kekuatan. Tapi oleh kerana saya sebut bahawa pimpinan PAS ni minta saya bertanding juga Allah macam mana pun, maka saya terima dengan rasa tanggungjawab. Permasalahan yang besar dalam Dun Serkam ini saya lihat, sebenarnya masih ramai lagi orang Melayu yang tidak dibela. Bukan benda besar, benda basic je. Bukan masuk bantuan ini nak misi tolong benakan rumah 3 tingkat, tak ada. Keperluan asas,
Contoh, ada lagi masih ada orang yang sakit, terlantar sakit, suami isteri saya pernah jumpa. Dan mereka suami isteri sakit, anak sakit, rumah nak kena lelong, dia minta BRIM 500 tak dapat. Saya tak sebutlah kampung tu. JKK tak layan. Saya kata mohon, dia kata mohon, JKK tak bagi. Orang sabar kan tuan-tuan. Ya, saya tak kira sama ada persoalan ini orang Cina, orang Melayu, orang India. Manusia semua ada perasaan. Kita tak boleh layan manusia macam macam kita layan haiwan. Mana mungkin kita tak sedih melihat dalam keadaan ini. Kenapa wakil rakyat JKK tak nak bantu orang macam tu? Dan ada tempat yang saya pergi, orang Melayu yang terpaksa berhentikan anak daripada sekolah kerana tak mampu nak bayar yuran. Ini semua saya rasa terlalu insaf. Sentiasa berfikir bagaimana untuk nak membantu golongan ini. Kerana kami dalam Islam diajar pemimpin tak makan tak apa, tapi jangan rakyat tak makan. Sebab Tok Guni Aziz, apabila dia jadi menteri besar, maka tak kala begitu dia duduk rumah sendiri, dia tak duduk rumah resmi menteri besar. Bila pres tanya, wartawan tanya kenapa tak duduk rumah resmi, Tok Guru kata, bila hamba ingat ada rakyat Kelantan, rakyat di Kelantan yang masih makan tak cukup, tidur pun tak ada tempat, hamba tak lalu nak duduk rumah menteri besar. Ini trend yang saya nak wujudkan, yang kita nak wujudkan. Itu dari sudut. Yang kedua, di antara harapan dan misi saya dan juga misi bersama kita, ialah membina imej rakyat Dun Serkam. Sebab apa saya kata begitu? Walaupun Barisan Nasional UMNO beri bantuan, walaupun tidak meratai tempat-tempat kampung-kampung tertentu, yang paling menyedihkan bagi rakyat Dun Serkam, tuan-tuan kena ingat, maruah Dun Serkam, rakyat Dun Serkam yang hampir 15,000 orang pengundi ni telah dicarik dan imej kita jatuh. Dia kena perangai wakil rakyat UMNO sebelum ini, kita hantar dia masuk sidang dewan, mewakili suara rakyat Dun Serkam. Setiap ucapan itu mewakili rakyat. Itu sebab orang sebut dia wakil rakyat. Dia bukan menteri Dun Serkam, dia wakil. Suara kita dibawa. Kenapa ada beberapa persoalan rakyat Dun Serkam, contohnya imej tidak dibawa? Kerajaan negeri membuat projek-projek yang tidak menguntungkan rakyat. Wakil rakyat UMNO tak membantah. Bila dia tak bantah, dia melambangkan rakyat Dun Serkam ni setuju. Projek-projek yang kita selalu sebut yang terbengkalai, yang merugikan rakyat, ingat, semenjak Kapten Mat lagi jadi wakil rakyat sehingga wakil rakyat yang akan datang dan seterusnya, bila dia tak bantah, maksudnya dia mewakili suara tuan-tuan rakyat Dun Serkam semua setuju. Jadi imej kita tak ada. Begitu juga kerja-kerja buat kerjaan negeri yang berbentuk maksiat, program-program yang banyak kita boleh sebut, tidak ada suatu pun suara daripada wakil rakyat. Orang-orang UMNO Melayu membantah, sehingga saya naik segan bila masuk sidang dewan sesekali, persidangan saya pergi jadi pemerhati, terpaksa mengadu masalah rakyat ini, saya tumpang kepada suara wakil rakyat DAP. Contoh dalam peristiwa semasa saya jadi ketua pemuda, isu meruntuhkan pasti dan rumah rakyat di Bukit Katil. Ada Bukit Katil, dia tak akan bercakap. Tapi kita orang Melayu terpaksa tumpang minta wakil rakyat DAP bawa suara ni dalam sidang dewan. Mana pergi imej orang Melayu? Rumah yang kena runtuh tu rumah orang Melayu. Tanah yang kena ambil tu tanah orang Melayu. Tapi orang Melayu terpaksa mengadu nasib kepada DAP. Saya mengadu hal anak orang Melayu dalam Dun Serkam, Dun lain. Contoh isu yang terbaru, saya terpaksa guna kabel DAP. Isu anak-anak orang Melaka yang belajar di Mesir baru-baru ini saya bangkitkan, yang menjadi pertikaman lidah antara saya dengan Setiausaha Maim Darussul Khabar. Kerana pelajar-pelajar ini tidak dibela beras masa ada di Kahirah Mesir baru-baru ini, 15 orang tak diberi tempat tinggal. Pelajar baru.
dan bantuan tidak diberikan lagi. Apabila saya bawa suara ini, oleh kerana saya bukan wakil rakyat, saya jumpa agensi kerajaan, saya jumpa pejabat MAM, kenapa tak tolong anak orang Melayu Islam? Kenapa dihukum kanak-kanak, budak-budak yang belajar sedemikian? Oh, dia kata tak boleh Ustaz, ini kerana Ketua Menteri tak benarkan, dia tak izinkan duduk kerana dia dapati mereka ni mak opak dia pro pembangkang. Saya kata rumah Melaka yang ada di Kairah, saya tahu itu duit bukan mak bapak Ketua Menteri. Pelajar ni mak bapak dia bayar cukai. Saya kata tolong beri budak-budak ini, mak bapak dia risau duduk di Melaka ni. Dia tak boleh lepas. Saya kata tak apa, kalau you tak boleh tolong anak-anak orang Melayu, saya akan jumpa wakil rakyat DAP dan saya akan berjumpa dengan Ketua Menteri Pulau Pinang. Saya buat begitu, saya cakap. Memang betul, kebetulan seminggu selepas itu kehadiran Masjid Dina Lim Waing turun ke sekolah Fairfax, adun air keruh atau perjumpaan saya untuk mengadu nasib kepada Kerajaan Pulau Pinang. Wabiku kata, Ustaz, besok you makan satu table dengan Lim Waing, you cerita masalah you ni, minta apa Kerajaan Pulau Pinang kalau boleh tolong. Saya terpaksa guna kabel DAP. Kenapa saya tak boleh mengadu kepada wakil rakyat Dun Sekam? Orang di antara terbawah itu anak Dun Sekam. Kenapa saya tak jumpa wakil rakyat Dun Air Molek? Di antaranya anak Dun Air Molek. Kerana mereka ini tidak akan membela dalam isu-isu hal kepentingan anak orang Melayu kalau tidak menguntungkan politik mereka. Adakah tuan-tuan nak terus sedemikian politik orang Melayu berdendam? Dia bila jadi wakil rakyat, saya terpaksa akui, Datuk Ghazali, ya, saya kalah dengan dia, tapi bila dia menang, saya terpaksa akui dia wakil rakyat dalam Dun Serkam. Dia bukan wakil rakyat untuk orang UMNO sahaja, dia wakil rakyat juga kepada orang PAS dalam Dun Serkam. Dia kena ingat, bila kalau saya menang, saya bukan wakil rakyat untuk orang PAS Dun Serkam sahaja, saya wakil rakyat untuk orang UMNO sekali dalam Dun Serkam. Masalah orang UMNO, masalah orang PAS dalam Dun Serkam, masalah yang terpaksa saya kena tanggung. Kenapa sikap ni tak boleh dilakukan oleh pemimpin UMNO? Justru itulah untuk kita nak hapuskan gaya pemikiran sistem yang double standard ini. Tuan-tuan kena bantu, kena tolong perjuangan Islam untuk memenangkan DUN dalam DUN Serkap ini pada pilihan raya umum yang akan datang. InsyaAllah masalah itu kita akan hungkaikan, kita akan selesaikan. Kita tak akan pilih kasih, kita tak akan abaikan rakyat dalam DUN Serkap ini, insyaAllah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Walillahilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Kamaruddin, calon N26 Serkap, atas penjelasan serta komitmen beliau yang tak berbelah bagi, saya kira, dengan harapan-harapan dan juga pendirian beliau untuk mengubah apa yang pernah dibawa, apa yang kesalahan yang pernah dibawa oleh wakil-wakil rakyat sebelum ini. Tuan-tuan, saya juga ikut Fadhil Ustaz Kamal dalam beberapa siri jelajah dia kepada rakyat. Dan tuan-tuan, kita nak bagi tahu rakyat Dun Serkam ini masih ramai lagi orang-orang yang masih lagi belum mendapat pembelaan yang sewajarnya, disebabkan oleh banyak birokrasi, prosedur-prosedur yang menyusahkan mereka semua untuk mendapat bantuan dengan segera. Jadi perkara itu saya dimaklumkan oleh Ustaz Kamal, dia juga berjanji untuk mengurangkan kenah birokrasi yang ditanggung oleh masyarakat Dun Serkam, prosedur-prosedur yang mengarut sampai kita susah untuk mendapatkan bantuan dan sebagainya. Jadi itu adalah perkara yang insya-Allah kita akan betulkan selepas kemenangan N26 Serkam yang tuan-tuan bagi kepada beliau, insya-Allah. Baik tuan-tuan, sesi yang akhir ini saya nak buka beberapa persoalan yang tuan-tuan nak ajukan kepada mana-mana ahli panel, dan saya minta JK Rosti boleh ada mic ke untuk kita punya hadirin untuk mengajukan soalan. Saya rasa masa ini saya nak buka 2 ke 3 soalan sahaja. Soalan yang terus fokus, tak dibenarkan berceramah dalam sesi memberikan soalan. Silakan tuan-tuan. Mikrofon ada disediakan oleh sahabat saya, Saudara Yuzi.
Tuan-tuan, ini juga satu budaya politik yang sihat. Kita buka dialog terbuka dengan pimpinan kita. Saya rasa jarang kita lihat Amal Barisan Nasional dia berani untuk sedemikian. Jarang. Mungkin ada tuan-tuan, tapi jarang lah. Tapi kita dah buat siri dialog terbuka ini, antaranya di Sekam Pantai kita buat baru-baru ni. Ustaz Kamarudin menjawab soalan-soalan yang diajukan oleh rakyat terang-terang kepada beliau, terutama sekali tentang nasib nelayan di Sekam Pantai. Silakan tuan. Baik, alhamdulillah. Okey, kalau demikian saya kira tuan-tuan semua berpuas hati dan juga jelas dengan sesi penerangan yang kita berikan pada hari ini, dan sama-samalah kita tuan-tuan, senjata yang paling ampuh untuk kita menumbangkan mana-mana orang-orang yang menzalimi kita ialah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga mengharapkan tuan-tuan mendukung perjuangan keadilan ini yang dibawa oleh mana-mana parti keadilan ini, untuk kita sama-sama berusaha dengan cara menolong tuan-tuan, menolong PAS untuk Dun Serkam memenangkan Parti Islam Malaysia PAS, dan juga mengangkat calon kita di Dun Serkam ini untuk menyuarakan harapan dan juga membawa suara rakyat Dun Serkam ke sidang Dewan Undangan Negeri Melaka, insya-Allah pada sesi penggal yang akan datang. Saya sebagai pengurusi majlis pada hari ini, saya ambil jawatan pengurusi majlis pada hari ini, mengucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan, dan maklumat-maklumat yang tuan-tuan dapat pada hari ini, saya minta tuan-tuan supaya sebarkan anak-anak muda kita yang mahir dalam media baru kita, dalam Facebook, Twitter dan juga kita punya Instagram. Boleh tuan-tuan, anak-anak muda kita sebar-sebarkan maklumat yang dapat pada malam ini, serta kita punya pelancaran web tadi, laman Sersawang, tuan-tuan boleh buka di rumah, insya-Allah. Wallahu taala alam. Majulah Serkam untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd.